Alhamdulillah, Alhamdulillahil qail, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana lazalumun kaffar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyaral mustami'in rahimakumullah. Pertama dan utamanya, khatib menasihati diri sendiri dan seluruh hadirin pada hari Jumaat yang penuh barakah ini. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangan dan tegahannya. Moga-moga kita akan tergolong di dalam golongan yang mendapat kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Muslimin sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bahasa Arab, perkataan rezeki adalah anugerah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberi manfaat kepada hamba-Nya. Para ulama telah mengklasifikasikan rezeki ini kepada dua bahagian. Satu yang kita namakannya sebagai rezeki yang zahir, satu lagi kita namakan dia sebagai rezeki yang batin. Rezeki yang zahir ini adalah rezeki yang dapat kita lihat dengan dua mata kita, dengan panca indera kita, termasuk kereta, termasuk wang kita, termasuk rumah, termasuk isteri, termasuk kenderaan. Apa sahaja benda yang dianugerahkan oleh Allah yang kita boleh lihat dengan mata kita. Dan ada pun rezeki yang disebut sebagai rezeki batin, itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak dapat melihatnya secara direct. Itulah dia yang dinamakan sebagai rezeki kesihatan, rezeki ketenangan, rezeki kebahagiaan, rezeki kesejahteraan, atau apa sahaja anugerah yang Allah Subhanahu wa taala beri yang kita tidak dapat lihat secara langsung. Muslimin rahmati oleh Allah, anda ini terjemahan yang dapat kita faham pada petang ini. Maknanya, wang ringgit adalah sebahagian kecil sahaja daripada makna rezeki yang kita faham. Bukanlah wang ringgit itu adalah satu-satunya rezeki yang dianugerahkan oleh Allah. Bahkan wang ringgit ini adalah sebahagian kecil atau salah satu daripada anugerah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala beri pada dia, pada pandangan mata kita mungkin ada kemewahan dan kelebihan rezeki yang Allah beri pada dia. Kesemua itu, muslimin rahmati oleh Allah, adalah susun atur tadbir daripada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan dan menetapkan siapa yang diberi kekayaan, kemewahan, kesenangan, siapa diuji dengan kemiskinan dan kesusahan. Kesemua itu ketetapannya hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nahl juzuk yang ke-14 ayat ke-71, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq, faman alladhina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa' afa bi ni'matillahi yajhadun. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah melebihkan sebahagian dari kamu atas sebahagian yang lain pada rezeki kurniaannya. Dalam pada itu, orang-orang yang telah diberikan sebahagian daripada kelebihan harta kepada hamba mereka, supaya orang-orang itu dapat sama mempunyai harta, maka
Mengapakah mereka tergamak mengingkari nikmat nikmat Allah itu dengan perbuatan syirik? Ayat ini menjelaskan pada kita betapa susun tadbir alam ini, terutama bahagian rezeki, adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala kita hanya melihat seseorang itu daripada kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala beri pada dia. Ada orang yang ada rumah beberapa biji, ada orang yang ada beberapa perniagaan, ada orang duit dalam bank dia mungkin dalam amount yang banyak, mungkin dia ada 1, 2, 3, bahkan 4 keluarga Allah beri pada dia. Kesemua itu nikmat yang Allah beri pada dia, rezeki yang Allah beri pada dia. Tetapi cuba kita lihat apa benda yang dia terpaksa tanggung disebabkan benda rezeki yang dia dapat. Mungkin usaha dia tak sama macam usaha kita. Tidur dan rehat dia bukan tidur dan rehat macam kita. Masa dia bersama dengan keluarga sangat tipis dan nipis, kerana banyak masa dia terpaksa spend dengan keluarga dia. Banyak masa yang dia terpaksa spend bersama dengan keluarga dia, bersama dengan kerja dia. Kurang masa bersama dengan adik-beradiknya, jiran dan sebagainya. Dan betapa dia terpaksa hadapi kerenah-kerenah manusia saban hari. Itu bebanan yang dia kena tanggung. Mungkin kita tak banyak rezeki yang Allah Ta'ala bagi dalam bank kita. Duit tak banyak mana. Adalah duit, bukan tak ada langsung. Bukanlah senang sangat, bukanlah susah sangat. Allah beri pada kita. Tetapi ada yang Allah Subhanahu wa taala beri lebih pada kita apa dia? Ada masa kita duduk dengan keluarga kita, melihat bagaimana tumbesaran anak-anak kita. Kita ada masa yang banyak bersama dengan keluarga, bersama dengan jiran. Banyak benda-benda lain yang Allah ambil pada dia, Allah beri pada kita. Yang Allah ambil pada dia dan beri pada kita, atau Allah beri pada dia dan ambil pada kita. Kesemua itu susunan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita. Muslimin rahmati oleh Allah, di dalam Syu'abul Iman karangan Imam Baihaqi rahimahullah taala, ada sebuah kisah yang menarik berkaitan dengan seorang ulama yang bernama Imam Yunus bin Ubaid. Apabila satu hari dia didatangi oleh seorang pemuda yang miskin, yang pakaiannya compang-camping, yang dia datang dalam keadaan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, miskin, susah, fakir. Dan dia datang pada Imam Yunus bin Ubaid, katanya, lihat Tuhan tidak sayang pada aku. Katanya, lihat kasih sayang Allah tidak ada pada aku. Allah tak sayang aku. Allah bagi aku miskin. Allah bagi aku susah. Macam-macam kesusahan yang dia senaraikan. Kononnya Allah Subhanahu wa taala lupa memberi nikmat dan rezeki kepadanya. Imam Yunus bin Ubaid dekatkan pemuda tadi dekat dengan dia, dan Imam Yunus bin Ubaid tanya pada dia, wahai pemuda, mahukah kamu jual 2 pasang mata kamu kepada aku dengan harga 20,000 dinar? Maka kata pemuda tadi, wahai Imam, lain yang aku tanya, lain yang kamu jawab. Imam Yunus bin Ubaid tanya lagi, mau tak kamu jual pendengaran dan telinga kamu pada aku? Mau tak kamu jual lidah kamu, tangan kamu, kaki kamu? Satu demi satu yang ditanya oleh Imam Yunus bin Ubaid, kesemuanya itu dijawab dengan negatif. Saya tak mau, saya tak mau, saya tak mau. Maka Imam Yunus bin Ubaid pegang tangan pemuda tadi dekat pada dia. Kata Imam Yunus bin Ubaid, wahai pemuda, jutaan dinar yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kamu, masih kamu berkata setiap masa dan ketika, Allah tidak sayang pada aku, Allah tidak sayang pada aku. Tunduk menangis pemuda tadi, memeluk Imam Yunus bin Ubaid, tanda keinsafan dia. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, tanda seseorang itu lemah iman dia adalah dia yakin apa yang ada di tangan dia itu lebih banyak daripada apa yang ada di sisi khazanah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita hari ini hanya sering kali melihat, mungkin kita lihat dalam akaun kita banyak duit tak masuk. Dalam bank kita tak ada jumlah yang banyak yang masuk setiap bulan dalam perkiraan akaun kita. Sering kali kita melihat itu sahaja, tetapi mata kita selalu salah pandang.
tentang dimensi nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa ramai manusia yang siang malam pagi petang cari rezeki, cari kekayaan kemewahan sampai dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi petang siang malam cari kerja untuk cari duit rezeki, kononnya nak senang di dunia, tetapi dengan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira duit tu sama ada halal atau haram, membujur lalu melintang patah apa sahaja yang lalu di depan dia, dia ambil, dia kumpul kekayaan dia dengan lupa pada Allah Ta'ala, lupa ibadah pada Allah. Berapa ramai hujung usia dia ke semua wang yang dia kumpulkan dan kemewahan itu hanya untuk pembiayaan perubatan dia, sikit demi sikit demi sikit demi sikit, habis hilang semua simpanan dia, tak ada apa. Padahal letih dia sehingga hilang kesihatan dia, dia kerja untuk cari dunia, akhirnya dunia itu sendiri tidak dapat membantu dia. Hari ini Allah Subhanahu wa taala mungkin tak bagi rezeki yang banyak daripada kita dari segi kewangan, tetapi Allah jaga banyak benda daripada kita. Allah pelihara kita daripada penyakit Covid. Berapa ramai ibu yang lahirkan anak dia terpaksa operation keluarkan anak dia 6-7 bulan sebab ibu meninggal dunia disebabkan Covid. Berapa ramai ayah yang terpaksa berhadapan dengan anak dia meninggal dunia. Berapa ramai family 5 orang, 6 orang meninggal, tinggal ayah dia berseorangan di rumah. Banyak kita dengar di dada akhbar dan di media sosial tentang ujian Allah Ta'ala tak bagi pada kita. Allah tak bagi rumah kita terbakar, Allah tak bagi kenderaan kita rosak. Mungkin kita nampak duit tak masuk dalam akaun, tapi kita lupa duit tak keluar daripada simpanan kita. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala ulang kali sebut pada kita dalam surah Ibrahim juzuk yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Sadaqallahul azim. Andai sekiranya manusia cuba menghitung nikmat dan anugerah yang diberikan oleh aku, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti kamu gagal untuk menghitungnya. Dan dua sikap yang Allah sebut dalam Quran, manusia ini ada sifat zalum, yang menzalimi diri dia sendiri, yang dia tidak pernah mensyukuri di atas nikmat yang ada pada dia. Seringkali dia akan cuba mencari benda yang tidak ada pada dia kononnya. Dan yang kedua, kafar, manusia ini ada sifat mengingkari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada dia. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis qudsi, kata Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah Subhanahu wa taala, ya ibna Adam, yaqulu ibna Adam mali mali wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnaita aw tasaddaqta fa amdaita aw labista fa ablaita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala, manusia sering kali akan berkata, mali, mali, duit aku, harta aku, harta aku. Allah Subhanahu wa taala menyenarai ringkaskan pada kita, yang kata duit kamu ada 3 sahaja, yang kata harta kamu 3 sahaja yang pasti milik kamu. Yang pertama, kata Allah Ta'ala, ma akalta fa'afnaita, apa yang kamu guna untuk kamu makan dan kamu minum, dia cerna di dalam badan kamu, itu milik kamu. Au labista fa'afnaita, apa yang kamu pakai di pakaian kamu sampai lusuh pakaian kamu, itu sebenarnya milik kamu. Dan yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, au tasaddaqta, atau yang kamu gunakan untuk bersedekah, fa'amdaita, dan itulah benda yang akan kekal nanti sampai ke akhirat. Hari ini disebabkan kita lupa nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita mencari rezeki sehingga lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin rahmati oleh Allah, selain daripada kita tekun bekerja, ingat beberapa elemen-elemen penting yang digariskan dalam Islam yang boleh murah dan mudahkan rezeki kita. Yang pertama, dengan sembahyang 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Taha juzuk yang ke-16,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Suruh anak-anak kamu sembahyang dan tekun sabar dalam menunaikannya. Kami tidak pernah meminta rezeki pada kamu, bahkan kamilah yang bagi rezeki pada kamu. Dengan sembahyang 5 waktu, Allah mudahkan rezeki kita. Tetapi disebabkan kefahaman kita yang cetek dan ringkas itu, menyebabkan lebih banyak kita susah dengan keadaan pandemik ini. Lebih banyak keadaan kita tertekan dalam kehidupan. Lebih jauh kita daripada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih jauh kita daripada ibadat. Kita lupa rezeki milik Allah yang Allah beri pada kita. Bahkan dengan istighfar, Nabi SAW sebut Allah mudah dan murahkan rezeki kita. Kata Nabi SAW, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang melazimi istighfar, maka Allah akan jadikan dia jalan keluar bagi semua masalah dia. Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan kesedihan dia, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan beri pada dia rezeki daripada sumber yang tidak disangka. Maka muslimin rahmati oleh Allah, rezeki dan keberkatan yang kita cari, jangan lupa untuk kita ibadah dan dekat diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Razzaq, Tuhan yang Maha Pemberi rezeki. Allah tahu baik buruk yang kita buat, susunan atur kat muka bumi. Teruskan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kesemua kita adalah hamba yang tertakluk kepada takdir yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al kafiruna hadha syai'un ajib. A idza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyaral mustami'in rahimakumullah. Apa yang disebutkan di dalam khutbah yang pertama tadi, maka mari sama-sama kita menginsafi keadaan kita pada hari ini dan menjadikan diri kita hamba yang dekat diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesemua apa sahaja yang kita lakukan, ingatlah kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Apa sahaja yang dilakukan di dunia ini pasti akan dibalas nanti di akhirat. Andai kebaikan yang disemai di dunia ini, insya-Allah kebaikan dan balasan ganjaran yang besar yang akan dituai nanti di akhirat. Tetapi andai sekiranya di dunia ini ada kita melakukan kesilapan, dosa dan maksiat, pasti kita akan dibalas dengan apa yang, dengan setimpal dengan apa yang telah kita lakukan. Maka mari sama-sama kita jadi di dunia ini seperti sabda Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti seorang yang musafir, yang singgah sebentar di satu kawasan, yang akan meneruskan perjalanan dia. Perjalanan kita adalah akhirat yang makin jauh lagi. Maka mari jadikan dunia ini sebagai tempat kita kumpul amal soleh kita, bekalan untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga sedikit sebanyak peringatan daripada mimbar
memberi faedah kepada saya selaku khatib yang berbicara dan seluruh hadirin pada hari ini untuk kita lebih dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin rahmati oleh Allah, pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, mari sama-sama kita selawat kat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واختم بالصالحات آجالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين انصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجسام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.